Baiklah, salam sejahtera semua. Hari ini kita akan pelajari topik sistem bahasa iaitu penjodoh bilangan. Baiklah, penjodoh bilangan digunakan di belakang kata bilangan dan sebelum kata nama. Baiklah, kita akan lihat contoh penggunaan penjodoh bilangan. Bagaimana kita gunakan penjodoh bilangan dalam ayat. Yang pertama, kamu kena ingat bahawa penjodoh bilangan akan digunakan di belakang kata bilangan seperti nombor 1, 2, 3 itu kita panggil kata bilangan. That's we call numbers, okay? Dan selepas kata bilangan, kita biasanya akan gunakan penjodoh bilangan dan penjodoh bilangan ini di hadapan kata nama, in front of nouns, okay? Yang pertama, lihat contoh pertama, se. Okay, kalau satu dalam kata bilangan kita akan gunakan se. Okay, sebiji epal. Okay, sebiji epal. Dan ejaan SI harus dirapatkan dengan penjodoh bilangan. Sebiji epal. Contoh yang kedua, 2 buah kereta. Ingat kata bilangan, penjodoh bilangan dan kata nama. Okay, 2 buah kereta. Seterusnya, ini adalah penjodoh bilangan yang sudah kita pelajari pada semester lalu dan juga yang akan kita pelajari pada hari ini. Okey, antaranya ialah bilah, helai, buah, ekor, biji, batang, orang, kaki, kotak, bentuk, pasang, dan naskah. Okey, ini semua adalah penjodoh bilangan yang kita telah pelajari dan kita akan pelajari. Kita lihat satu persatu. Cikgu akan ulang semula. Kita buat sedikit ulang kaji. Buah kita gunakan untuk benda yang besar. Okey, kita gunakan untuk benda yang besar. Contohnya rumah dan juga kereta. Okay? Dan juga ada benda-benda kecil yang tidak mempunyai bentuk yang tetap, don't have any fixed shape, kita akan gunakan buah. Contohnya meja, kerusi, buku, okay? Dan beberapa barang yang lain. Okay? Jadi kamu kena ingat buah biasanya kita akan gunakan, we will use for big things, untuk benda yang besar. Kita lihat seterusnya, biji. Biji kita gunakan untuk buah, okay? Buah-buahan dan juga untuk benda-benda yang kecil dan bulat. Okay? Contohnya buah epal, sebiji epal, ataupun pemadam. Pemadam benda yang kecil, sebiji pemadam. Yang seterusnya, batang. Batang kita gunakan untuk benda yang panjang ataupun benda yang keras. Okay, yang tak boleh yang keras. Okay, untuk benda yang keras. Contohnya pensel dan juga pokok. Kamu boleh berikan cikgu contoh kata nama ataupun benda yang menggunakan penjodoh bilangan batang selain pensel dan juga pokok. Pen. Okay, pen pun kita gunakan batang. Okay? Ataupun tiang lampu. Okay? Nah, seterusnya orang. Okay, orang agak senang sikit kerana orang kita gunakan hanya untuk manusia. Only for people. Contohnya datuk, polis, abang, kakak dan sebagainya. Okay? Ingat, orang kita gunakan untuk manusia sahaja, for people. Next one, seterusnya, ekor. Okay, ekor adalah penjodoh bilangan untuk haiwan. Kamu kena ingat, ekor we only use for animal. Okay, orang, for people, okay, you cannot use ekor. It's wrong, salah. Boleh faham? So, contohnya di sini ialah ayam, seekor ayam. Arnab, seekor arnab. Ataupun kucing,
2 ekor kucing. Ingat kata bilangan, penjodoh bilangan, dan juga kata nama. Okey, 3 ekor burung. Okey, seterusnya bilah. Bilah kita gunakan untuk benda-benda yang tajam seperti pisau dan gunting. Dan ada juga benda-benda yang lain. Okey, kamu kena ingat bilah we only use for sharp thing, hanya untuk benda yang tajam, apa dan sebagainya. Penjodoh bilangan seterusnya, the next penjodoh bilangan is helai. Okey, helai biasanya kita gunakan, usually use for benda-benda yang tipis. Okey, benda yang tipis, flat. Contohnya baju dan kertas. Okey. Hari ini kita akan tambah lagi penjodoh bilangan yang akan kita pelajari, iaitu naskah. Okey, naskah kita gunakan untuk bahan-bahan yang boleh dibaca seperti surat khabar, newspaper, dan juga majalah Dewan Pelajar. Okey, itu komik pun kita boleh gunakan naskah. Oleh itu, senaskah surat khabar, senaskah majalah. Okey, boleh? Untuk penjodoh bilangan berikutnya ialah pasang. Pasang in English we call pair. Okey, untuk benda yang berpasangan ada 2, kiri dan kanan. Okey, kita akan panggil pair. Contohnya ialah kasut, sepasang kasut, dan juga cermin mata, sepasang cermin mata, ada kiri dan ada kanan. Penjodoh bilangan seterusnya ialah bentuk. Bentuk kita gunakan untuk benda-benda yang berlekuk. Okey, berlekuk macam bentuk bulat, separuh bulat. Okey, ataupun bulatan berlekuk. Contohnya cincin, sebentuk cincin, ataupun mata kail, fishing hook. Okey, mata kail. Okey, ingat bentuk kita gunakan untuk benda-benda yang berlekuk, berbentuk bulat. Okey, berlekuk. Seterusnya kotak. Kotak adalah sesuatu yang mudah, iaitu kotak benda-benda yang ada kotak. Okey, ataupun benda yang berada di dalam kotak. Contohnya sekotak coklat ataupun sekotak tisu. Okey. Nah, ini benda-benda ini ada kotak. Jadi kita panggil sekotak coklat, sekotak tisu. Okey. Dan untuk penjodoh bilangan terakhir pada hari ini ialah kaki. Untuk benda-benda yang mempunyai tangkai ataupun kaki satu saja dapat. Okey, contohnya ialah cendawan. Okey, cendawan is a mushroom. Jadi mushroom, cendawan kita gunakan sekaki cendawan, ataupun kamu nampak dua kaki cendawan. Okey, seterusnya payung, sekaki payung, 2 kaki payung, 3 kaki payung, dan seterusnya. Okey, hanya ada satu tangkai saja. Okey, jadi kita gunakan penjodoh bilangan kaki, use kaki. Seterusnya, lihat di sini ada beberapa latihan. Cikgu sediakan latihan 1, padankan, match gambar dengan penjodoh bilangan yang betul. Ini to match the picture with penjodoh bilangan. Okey, now ini gambar kapak. First one is gambar kapak. Okey, kamu lihat kapak adalah benda yang tajam, sharp things. Oleh itu benda yang tajam kita gunakan penjodoh bilangan apa? Kita gunakan penjodoh bilangan bilah. Jadi kamu kena gariskan kapak ke bilah. Okey, dan yang lain kamu boleh hentikan video ini dan cuba buat jawab. Okey, buah mangga kita guna biji atau pasang. Anting-anting, the earring, okey, kita gunakan biji, pasang ataupun biji. Latihan seterusnya. Okey, lihat gambar dan cuba. Okey, lihat latihan seterusnya.
Padankan gambar dengan penjodoh bilangan yang betul. Baiklah, pada bahagian ini kita akan belajar untuk membina ayat yang mengandungi penjodoh bilangan. Kamu kena ingat, you need to remember, dalam penggunaan penjodoh bilangan, kamu mesti gunakan kata bilangan, diikuti penjodoh bilangan, dan diakhiri dengan kata nama. Kata bilangan, jodoh bilangan, nama. Contoh juga akan berikan kamu satu gambar dan kata nama. Gambar di sini ialah anak kucing. Kamu boleh bina ayat. Contohnya, saya ada se. Se bermaksud satu. Seekor anak kucing yang comel. Ingat, perkataan se yang bermaksud satu, you need to combine with the penjodoh bilangan. Harus dirapatkan. Seekor. Okay, jangan eja sejarak ekor. Itu salah. Okay, harus dirapatkan. Seekor kucing. Saya ada seekor anak kucing yang comel. Kita lihat contoh seterusnya. Anting-anting. Earring. Okay? Kakak ada sepasang anting-anting yang cantik. Kakak ada sepasang anting-anting yang cantik. Coba pula contoh yang ketiga. Susu. Gambar sekotak susu. Abang minum sekotak susu yang segar. Abang minum sekotak. Okay, gambar sekotak susu yang segar. Baik. Cuba pula buat latihan ini. Burung. Saya ada apakah penjodoh bilangan untuk burung? Haiwan. Seekor. Baik. Saya ada seekor burung di dalam sangkar. Sangkar means cage. Okay? Saya ada seekor, satu ekor burung di dalam sangkar. Lihat soalan kedua. Cincin. Cincin is the ring. Okay? Siapa ada cincin? Kamu boleh katakan ibu, ayah, ataupun saya. Siapa-siapa. Okay? Saya ada apakah penjodoh bilangan untuk cincin? Betul. Sebentuk cincin yang mahal. Okay? Saya ada sebentuk cincin yang mahal. Ataupun ibu ada sebentuk cincin yang mahal. Kita lihat soalan seterusnya. Surat khabar. Baiklah, siapa ini? Bapa. Apa yang Bapa buat? Bapa membaca. Berapa surat khabar yang dia baca? Satu. Jadi, satu kita gunakan se. Bapa membaca se. Apakah penjodoh bilangan untuk bahan bacaan, untuk surat khabar? Naskah. Baiklah. Bapa membaca naskah surat khabar di ruang tamu. Baik. Seterusnya. Payung. Baiklah, apa penjodoh bilangan untuk payung? Ini ada satu tangan. Kaki. Kakak membawa sekaki payung yang cantik. Ataupun saya ada sekaki payung yang cantik. Okey, jadi kamu boleh faham bagaimana untuk membina ayat berdasarkan gambar menggunakan penjodoh bilangan. Setakat itu sahaja pelajaran kita pada hari ini. Sekian, stay safe, stay at home. Bye.